وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء ورفعت بصري وإذا الملك الذي جاءني بحراء boleh bihira'a pun boleh, dua wajah boleh baca. وإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فعمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره. Berkata Ibn Shihab, ini Imam Bukhari pemetik riwayat daripada Ibn Shihab ini. Adakah ta'liqan ataupun mausulan bil isnadis sabiq? Adakah ta'liqan? Apa makna ta'liq? Maksudnya daripada Imam Bukhari sampai kepada Ibn Shihab, sanadnya tak dinyatakan, tak disebut sanadnya, ataupun sanadnya putus. Imam Bukhari tak pernah jumpa Ibn Shihab Az-Zuhri, tapi memetik riwayat langsung daripada Imam Zuhri. Itu namanya ta'liq, riwayat secara ta'liq. Dan ini merupakan pandangan Allamah Al-Kirmani. Pandangan Allamah Al-Kirmani. Sedangkan Ibn Hajar punya pandangan pula, ini mausul bil isnadis sabiq. Mausul bil isnadis sabiq. Apa maksud mausul? Sanad ni bersambung daripada Imam Bukhari sampai kepada Imam Zuhri. Sanadnya ada. Sanadnya ada. Dan apakah sanadnya? Sanadnya lah seperti sanad sebelum ini. Seperti sanad sebelum ini, ya. Iaitu Imam Bukhari mengambil daripada gurunya Yahya bin Bukair. Beliau mengambil dari Al-Layth, dari Uqayl, dari Ibn Shihab Az-Zuhri. Kemudian daripada Ibn Shihab Az-Zuhri itu sanad dah berpecah kepada dua. Berdasarkan pandangan Al-Hafidh Ibn Hajar, di sini berlaku tahwil. Tahwil ni maknanya
pertukaran sanad. Tahwil ada dua jenis tahwil kan. Satu tahwil yang banyak berlaku, yaitu dia punya bentuk dia tu macam huruf Y terbalik. Huruf Y yang terbalik, maknanya daripada pangkal sanad ada dua sanad, kemudian sampai dekat mana-mana perawi sanad tu bercantum menjadi satu. Ini yang tahwil yang banyak berlaku. Ini tahwil yang banyak berlaku. Daripada pangkal sanad ada dua, permulaan sanad ada dua. Contoh sanad saya, sanad Bukhari. Ada dua sanad ni daripada pangkal, daripada permulaan ni. Satunya sanad melalui Al-Marhum Syekh Salimullah. Kemudian sanad satu lagi daripada Fadilatul Syekh Nuruddin Al-Banjari. Ada dua sanad ni, dan dua sanad ni bertemu dekat Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sampai ke sana sanad tu cantum jadi satu. Jadi bentuk dia macam huruf Y terbalik. Huruf Y terbalik. Di sini yang berlaku ni satu lagi tahwil, iaitu yang jarang-jarang berlaku. Macam mana? Ni macam huruf Y yang biasa ni, huruf Y yang tegak. Bukan huruf Y terbalik, huruf Y tegak. Di bawahnya ada satu kaki. Kemudian sampai dekat Ibn Syihab, dia bercabang kepada dua. Daripada Imam Bukhari, sanadnya satu, Yahya bin Bukair, Laif, Uqail, sampai kepada Ibn Syihab Az-Zuhri. Dekat Ibn Syihab tu dia berpecah kepada dua. Satu, yang sebelum ini Ibn Syihab daripada Urwah, daripada Aisyah. Yang ni pula Ibn Syihab daripada Abu Salamah, kemudian daripada Jabir bin Abdullah. Bercabang dua tu. Ini tahwil yang macam ni, tahwil yang jarang-jarang berlaku. Jadi kalau ikut pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sini sanadnya adalah mausul bil isnadis sabiq. Sanadnya daripada Imam Bukhari sampai kepada Imam Zuhri itu bersambung. Cuma berlaku tahwil. Tahwil kan, daripada satu sanad telah berpecah kepada dua sanad. Sehingga akhirnya dua sanad itu bertemu kepada dua sahabat. Satunya Aisyah radhiyallahu taala, dan yang kedua sampai kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Berbeza pandangan Alama Al-Kirmani. Al-Kirmani kata di sini ta'liq ni. Imam Bukhari petik hadis ni langsung daripada Ibn Syihab Az-Zuhri, walhal beliau tidak pernah bertemu dengan Ibn Syihab Az-Zuhri, dan ada beberapa wasitah pun antara Imam Bukhari dengan Ibn Syihab ni. Ada beberapa wasitah, 2 ataupun 3 wasitah. Qarinahnya, Imam Bukhari kata, Alamah Al-Kirmani kata ini ta'liq. Dia punya qarinahnya bila mana Imam Bukhari guna sirah jazam, macam di sini kan qala Ibnu Syihabin, guna sirah jazam. Ta'liq yang macam ni biasanya bila Imam Bukhari guna sirah jazam, maka dia adalah ta'liq yang mana pada umumnya dia musnad. Dia musnad, cuma maknanya maksud musnad ni ada sanadnya, cuma Imam Bukhari hazaf sehingga jadi ta'liq. Itu bila guna sirah jazam. Berbeza kalau guna siratu at-tamrid. Sirah tamrid ni macam apa? Wa yudhkaru kah? Yudhkaru itu ta'liq yang mana dia punya sanadnya terputus. Kesimpulannya Allamah Al-Kirmani kata di sini ta'liq, cuma
sebut sirah jazam tu menunjukkan ta'liq ni sanadnya ada di sisi Imam Bukhari, cuma Imam Bukhari sengaja hazaf sanad itu. Boleh faham? Kesimpulannya apa? Ada dua pendapat lah. Satu pendapat Al-Kirmani mengatakan ini ta'liq, cuma ta'liq menggunakan sirah jazam. Ta'liq bi sirati jazmin. Sirah jazmin ini qala tu. Qala tu ma'ruf kan? Berbeza ta'liq dengan sirah at-tamrid. Ta'liq dengan sirah at-tamrid misalnya wa dzukira, guna sirah majhul gitu, itu ta'liq yang macam tu sanadnya terputus. Kalau ta'liq yang guna sirah jazam begini, maka sanadnya tidak terputus, cuma sengaja Imam Bukhari hadaf. Itu pandangan Al-Kirmani. Al-Hafidh pula, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani kata di sini mausul bil isnadi as-sabiq, mana bersambung daripada sanad yang qala Ibnu Syihab ini lanjutan daripada sanad yang sama. Wa akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala, kata Jabir bin Abdullah, wa huwa yuhaddithu, wa huwa tu dhamirnya balik kepada Nabi SAW. Cuma ada ikhtisar di situ. Ada ikhtisar di situ. Ada ikhtisar, sepatutnya qala an-nabiyyu kan? Qala an-nabiyyu, qala Jabir, qala an-nabiyyu wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi. Bersabda Nabi sambil baginda bercerita tentang fatrah al-wahyu, tempoh di mana tidak datangnya wahyu. Jadi ada berlaku ikhtisar tu di situ. Qala an-nabiyyu itu tak disebut. Ala ayyi halin dhamir itu balik pada Nabi lah. Wa huwa, baginda bercerita tentang fatratil wahyi. Faqala fi hadithi, maka baginda sebut di dalam ceritanya, baina ana amshi, sedang aku berjalan. Idh sami'tu sawtan minas sama', tiba-tiba aku dengar satu suara daripada langit. Farafa'tu basari, aku angkat mataku, aku mendongak ke langit. Wa idzal malakul ladzi ja'ani, rupa-rupanya malaikat yang datang kepadaku di Hira. Hira boleh baca munsarif, Hira'in, boleh baca juga ghairu munsarif, Hira'a. Kalau ghairu munsarif dia punya illatnya apa? Illat tidak bertanwinnya. Siapa boleh beritahu illat tidak bertanwinnya? Ya, illat tidak bertanwinnya ialah apa dia? Alamiah lah. Hira tu kan alam, alamun li gharin, isim alam bagi sebuah gua. Alamun. Lepas tu ada apa nama ni, ta'nis pula. Hira'a tu ada hamzah mamdudah. Sepatutnya bila ada hamzah mamdudah ni perlu kepada dua illat ke cukup dengan satu illat? Ya, cuba beritahu. Siapa ni? Semua tutup mulut ni. Ya, tak kuat ni suara Ilmi. Kalau ada hamzah mamdudah gitu, Hira'a memadai dengan satu illat kan? Ya, tak dengar suara tak? Illatun taqumu maqama illataini. Okey ya? Cukup dengan satu illat. Satu illat tu sudah mencukupi bagi dua. Illatun taqumu maqama illataini. Okey Ilmi.
Ja'ani bihira'a, jalisun, duduk di atas kursi. Malaikat Jibril duduk di atas kursi. Kursi. Tentang duduk atas kursi ini ada satu riwayat. Riwayat dalam Sunan An-Nasa'i dan juga dalam Sahih Muslim. Kata Abu Rifa'ah, aku sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda sedang beri khutbah, beri ucapan. Aku tanya, ya Rasulullah, rajulun gharib, aku ni orang luar. Ja'a yas'alu an dini, datang nak tanya tentang agama. Datang nak tanya tentang agama. Ilmu ada mana sekarang? Mana background Gua Hira belakang tu? Ke gambar aja. Kau duduk di Gua Hira sekarang ni? Ha? Tak apa. Nanti beritahu lepas ni. Anta duduk di Gua Hira, hebat. Cerita belajar hadis tentang Gua Hira, anta duduk dekat Gua Hira, Masya Allah. Jadi kata Abu Rifa'ah, aku ni orang luar, ya Rasulullah, datang nak tanya tentang agama. Maka Nabi pun menghadap kepadaku. Aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya fa utiya bi kursiyyin hasibtu qawaimahu hadidan. Baginda tinggalkan khutbah, datang kepadaku nak beri penerangan agama kepadaku. Lalu baginda dibawa datang kursi ni. Orang bawa kursi untuk Nabi duduk. Kursi itu kaki dia daripada besi. Lalu Nabi pun duduk di atas kursi ni. Nak cerita duduk atas kursi ni sabit juga. Duduk atas kursi sabit daripada Nabi SAW. Di sini malaikat Jibril ni duduk atas kursi. Yang peliknya kursi itu tergantung antara langit dengan bumi. Kursiyin bainas sama'i wal ardi. Dah malaikat Jibril ni macam mana? Tak kena tarikan graviti bumi ke? Kan bumi ada jazibiyah kan? Ada graviti kan? Tarikan itu. Jadi sepatutnya kursi itu jatuh ke bawah, turun nampak ke bumi kan? Macam mana pula malaikat Jibril ni boleh duduk dengan keadaan kursi tergantung begitu? Ini satu soalan yang sangat mudah lah sebenarnya. Satunya, kita kena ambil kira bahawa malaikat Jibril ni dia adalah jismun rohaniyun. Dia punya jisim dia tu jisim rohani, latifun, jisim yang latif pula. Jismun rohaniyun latifun. Latif, bukan kathif. Kita manusia ni kathif, bukan kathif. Bila latif maka tidak ada masalah untuk terapung-apung. Ada banyak ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni yang merupakan ajsam latifah, jisim yang latif, yang mana dia punya fizikal dia tu ada transparent lah. Latif luksina, transparent lah. Tak macam kita manusia, jisim kita kathif. Kathif ada dia punya ketebalan dia, ada panjang dia, dan sehingga kita tak boleh terapung-apung, tak boleh. Itu satu. Yang kedua, masalah kursi yang malaikat Jibril duduk. Itu kursi itu bukan daripada alam manusia. Malaikat Jibril duduk di antara langit dan bumi itu di alam malaikat. Jadi tidak terikat dengan undang-undang graviti. Kita sebagai manusia, kita terikat dengan undang-undang graviti. Setiap alam ada undang masing-masing. Alam cicak, dia punya alam, dia boleh berjalan dekat kaki ke atas, berjalan dengan kaki ke atas, berjalan dekat sini tak jatuh. Itu alam dia. Allah adalah Rabbul Alamin. Allah ni pemelihara kepada banyak alam. Bukan alam manusia saja, banyak alam ada. Dan setiap alam ada undang-undang yang tersendiri, ada peraturan yang tersendiri.
yang mana peraturan itu tidak laku untuk alam yang lain. Peraturan undang-undang alam cicak, law undang-undang alam cicak tidak laku untuk alam manusia. Coba manusia nak jadi macam cicak, jalan atas siling, berjalan dekat siling dengan kaki melekat dekat siling, tak boleh. Walaupun dia jadi cicak man, walaupun dia jadi cicak man, tak boleh nak berjalan macam cicak. Sebab apa? Dia manusia. Manusia dia terikat dengan undang-undang alam manusia, kena berjalan dengan kaki ke bawah, dan ada graviti yang tarik dia ke bumi. Sebab tu tak boleh ada qiyas lah. Masalah malaikat Jibril terawang-awang di angkasa, kursinya pun terawang-awang, itu tak boleh kita nak qiyas dengan manusia. Kalau qiyas juga jadi qiyas ma'al fariq. Qiyas ma'al fariq, wal qiyas ma'al fariq batilun. Menyamakan antara dua perkara sedangkan ada pembeza antara dua itu. Jadi qiyas ma'al fariq. Seterusnya, bila aku tengok gitu, faru'ibtu minhu, aku pun mengalami ketakutan melihat pemandangan itu. Aku mengalami keterkejutan. Ini berlaku ni bila ni? Selepas fatratul wahyi ni. Selepas wahyu pertama turun dekat Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berlalu masa, mengikut riwayat yang paling masyhurnya ialah 3 tahun wahyu tak datang. Selepas itu, inilah malaikat Jibril datang pula kepada Nabi, beri wahyu yang berikutnya. Setelah Nabi terkejut tadi, Nabi balik ke rumah, zammiluni, selimutkan aku. Lalu Allah Ta'ala turun ayat, ya ayyuhal muddathir, wahai Nabi yang berselimut. Apa beza muddathir dengan muzammil? Dalam Quran ada 2 surah kan. Muzammil ni selimut malam hari, selimut malam, dia agak tebal sebab malam sejuk. Muddathir ni selimut siang hari, tidur qailulah siang hari. Kita kadang-kadang kita berselimut kan, nak elok daripada gangguan lalak dan sebagainya, kita berselimut. Jadi selimut siang dipanggil dithar, muddathir, orang yang menggunakan dithar. Kedua-dua ni adalah dipanggil panggilan mulatafah, panggilan kasih sayang. Allah panggil Nabi dengan panggilan kasih sayang. Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Apa lagi panggilan-panggilan kasih sayang banyak yang Nabi, yang Allah Ta'ala panggil kepada Nabi dalam Al-Quran. Allah guna panggilan kasih sayang. Macam Nabi pernah panggil kepada menantunya Sayyidina Ali kan, Aba Turab, Qum Aba Turab, bangunlah wahai bapa tanah. Itu panggilan kasih sayang tu. Sayyidina Ali sedang qailulah di masjid, kain yang ada pada badan Sayyidina Ali itu sudah terjatuh daripada badannya, dan sebahagian daripada tanah lantai masjid itu kena kepada badan Sayyidina Ali. Nabi pergi cari dia, tengok dia sedang qailulah di masjid. Baru lepas bergaduh dengan Fatimah. Ini contoh yang baik Nabi bagi ni. Puteri Nabi bergaduh dengan suami Nabi, bukan dia masuk alik puteri dia kepada dia, dia tengok, dia cuba mendamaikan. Panggil menantu dengan panggilan kasih sayang. Qum Aba Turab. Fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Tuhan kamu agungkan. Ila qawlihi ta'ala warrujza ay wal awthan. Awthan yang berhala, fahjur, kamu adalah tinggalkan berhala. Tinggalkan segala bentuk syirik. Lalu selepas itu hamiyah, kaliko hamiyah ni maknanya panas. Bila suatu panas kan dia cair. Ini bahasa apa ni, isti'arah lah. Isti'arah bagi
sesuatu yang tidak beku, sesuatu yang datang secara berterusan, sesuatu yang mengalir terus. Kalau beku kan dia tidak terhenti kan. Jadi hamiyal wahyu, panas wahyu, wa tataba'ah, dan berterusan datang. Bahasa Urdu kata lagatar. Tataba'ah ni lagatar, datang secara berterusan. Taba'ahu Abdullah bin Yusufa. Dhamehu tu balik kepada siapa tu? Balik kepada guru Imam Bukhari. Guru Imam Bukhari, iaitu Yahya bin Bukair. Buat mutaba'ah ataupun membuat riwayat yang sama, menyokong riwayat Yahya bin Bukair. Siapa yang sokong? Guru Imam Bukhari yang seorang lagi, iaitu Abdullah bin Yusuf. Guru Imam Bukhari yang seorang lagi, iaitu Abdullah bin Yusuf, dan juga Abu Saleh. Abu Saleh. Mutaba'ah macam ni namanya mutaba'ah. Mutaba'ah ada dua kan, mutaba'ah qasirah dengan mutaba'ah tammah. Kalau mutaba'ah min bidayatis sanad, daripada permulaan sanad, macam di sini namanya mutaba'ah tammah. Imam Bukhari bawa mutaba'ah yang mana daripada permulaan sanad, daripada gurunya, bukan daripada atas, daripada gurunya, tok guru ke, bukan moyang guru ke, bukan, daripada gurunya sendiri. Mutaba'ah yang dibawa oleh gurunya sendiri, iaitu Abdullah bin Yusuf telah mutaba'ah akan gurunya Yahya bin Bukair. Jadi mutaba'ah gini namanya mutaba'ah tammah. Yang kedua tu mutaba'ah qasirah tu. Sebab mutaba'ah min wasatis sanad, daripada pertengahan sanad. Hilal bin Raddad buat mutaba'ah kepada siapa ni? Murid Imam Zuhri. Hilal bin Raddad ni murid Imam Zuhri. Dia mutaba'ah akan Uqail. Uqail kan dalam sanad sebelum ni Uqail kan, Uqail daripada Ibn Syihab Az-Zuhri. Maknanya dua-dua murid Imam Bukhari, dua-dua murid Imam Bukhari ni meriwayatkan riwayat yang sama. Siapa dia di sini? Hilal bin Raddad dan Uqail. Kedua-duanya meriwayatkan daripada Imam Zuhri. Jadi mutaba'ah yang kedua ni namanya mutaba'ah naqisah. Kemudian waqala Yunus wa Ma'marun bawadir. Murid Imam Zuhri di sini bukan dua orang, bahkan ada empat semua. Ada empat semua murid Imam Zuhri. Uqail, yang kedua Hilal bin Raddad, yang ketiga Yunus, yang keempat Ma'mar. Cuma antara empat orang ni ada sedikit perbezaan lafaz. Dalam riwayat Hilal bin Raddad dan Uqail, lafaznya fu'aduhu. Raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fu'aduhu. Lafaznya apa? Fu'aduhu. Berbeza dengan riwayat Yunus dan Ma'mar, murid Imam Zuhri juga. Lafaznya apa? Bawadiruhu, tarjufu bawadiruhu. Tarjufu bawadiruhu. Itu beza lafaz. Berbeza situ sikit lah, ada perbezaan lafaz di kalangan murid-murid Imam Zuhri. Mutaba'ah ni kita dah sebut ada dua bentuk kan, mutaba'ah naqisah dengan mutaba'ah apa? Tammah. Dari segi makna mutaba'ah ni apa pula? Kalau pada lughahnya mutaba'ah makna mengikuti, mengekori, menuruti, apa lagi, menyokong. Itu dari segi lughahnya mutabi'. Dari segi istilahnya ialah macam saya sebut tadi, satu syekh dia riwayatkan satu riwayat, syekh lain, guru kita lah senang sebutlah, guru kita ada sebut satu riwayat, kemudian kita menemui riwayat yang sama daripada guru yang lain, maka guru yang kedua ni yang buat riwayat yang sama, kita kata dia mutabi' kepada guru yang pertama tadi. Itu mutaba'ah pada istilah. Dia hampir serupa dengan syahid. Itu sebenarnya syahid. Syahid mana menyokong juga.
Seorang guru riwayat satu riwayat, lepas tu ada guru yang lain meriwayatkan ataupun perawi lain meriwayatkan riwayat yang sama, maka perawi kedua ni dikatakan syahid bagi perawi pertama. Cuma beza antara mutabi' dengan syahid ni ialah bila sahabi sanad tadi pergi kepada dua orang sahabat yang berlainan, maka istilahnya syahid. Dan kalau sanad tadi dia pergi kepada sahabat yang sama, maka digunakan istilah mutabi'. Itu beza mutabi' dengan syahid. Rasanya kena beri setakat tu dulu masa tak berapa mengizinkan. InsyaAllah kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.